ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سد سامي اللهم أعنا بالعلم وزينا بالعلم وكلنا بالتقوى وأعطنا الجنة وعافنا قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا. Adapun dalil bagi wajib qidam bagi Allah Taala itu kerana sesungguhnya jika tiadalah Allah itu qadim, nescaya ia baharu. Fa yaftaqiru ila muhdithin, lalu berhajat dia kepada yang menciptakan. Fa yalzamu ad-dawru wa aw at-tasalsul, maka lazim dur ataupun tasalsul. Jadi qiyas yang terbina itu sebagaimana sebut tu dibina daripada beberapa qiyas lah. Daripada tiga salah satu aqisah, tiga qiyas. Laula yakun qadiman lakana hadithan. Itu qiyas istisna'i muttasil. Qiyas istisna'i muttasil. Kalau munfasil dia ada imma lah. Al-ilah imma qadimun wa imma hadithun. Okay. Kalau natijah tu ada dalam syartiyah itu, dalam jumlah syartiyah itu, maka itu qiyas istisna' muttasil. Ya. Kalau takut tukar, semalam takut tukar. Yang ni qiyas istisna' muttasil. Dengar cakap ni. Bising. Basing. Lau lam yakun qadiman, kalau Tuhan tidak. Lau kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun. Itu lah. Lau kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun. Lakinna syamsa tali'atun. Maka fan-naharu mawjud. Sini lau lam yakun qadiman, nafilah. Lau lam yakun qadiman lakana hadithan. Lakin kaunuhu hadithan muhal. Maknanya keadaan Tuhan tu muhal tu berhajat kepada sughra tu. Jadi hak panjang tu nama kubra. Dalam jumlah syartiyah hak panjang dia nama kubra, kecil nama sughra. Sughra tu berhajat kepada dalil lau kana hadithan laftaqara ila muhdithin, lakin naftiqaruhu ila muhdithin muhal. Jadi cari dalil kepada iftiqar ila muhdithin, sehingga membawa kepada dur ataupun tasalsul. Ketika itulah berhentilah hujah. Maka kalau faham makna dur tasalsul, maka akan terimalah al-khasmu, pihak lawan akan terima. Kalau tak faham, kita fahamkan apa konsep dur dan tasalsul. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Fayanzamu ad-dawru aw at-tasalsul, maka lazim daw berpusing ataupun tasalsul, iaitu bertali-tali yang tidak ada penghujung, rangkaian yang tidak ada penghujung. Kenapa? Li'annahu, kenapa lazim membawa kepada dua tasalsul? Li'annahu idza iftaqara ila muhdithin, kerana kalau Tuhan itu berhajat kepada muhdith, sebab dia baharu kan. Tadi kan kita nak kata kalau dia tak qadim maka baharu. Kalau baharu maka berhajat kepada muhdithin, yang ada, yang mencipta. Bila berhajat pada muhdith, lazima an yaftaqira muhdithuhu aidan ila muhdithin, maka berhajatlah juga penciptanya tadi kepada pencipta lain. Kenapa? Lin'iqadil mumathalati bainahuma
kerana telah berlaku persamaan antara keduanya. Dan ni kita kata Tuhan kan, Tuhan tidak bersifat qadim, makna baharu. Bila baharu berhajat pada pencipta. Pencipta tu Tuhan kan, dengan anda yang ni Tuhan jugalah, sama tadi. Qadim tak qadim lah, sebab kita nafi qadim tadi. Maka bila tidak qadim, hak nombor 2 tu pun baharulah. Bila baharu, ada yang mencipta, yang membaharukannya, berhajat kepada yang seterusnya pula. Maka yang seterusnya tu apa? Tuhan lah. Tuhan tu qadim tak? Kita kata tak qadim lah dia. Bila tak qadim, baharulah dia. Bila baharu, berhajat pada pencipta. Begitu. Okay? Dah kalau hak akhir tu qadim, akhir qadim makna salah dakwaan awak kata kidam tu bukan sifat Tuhan. Dah hak sebelum tu bukan Tuhan lah. Sebelum tu hantu. Hak Tuhan sebetul hak qadim lah. Nampak? Jadi hak qadim tu lah Tuhan. Tadi kata Tuhan bukan sifat qadim kan. Kalau bukan sifat qadim akan bawa kepada Tuhan lain yang menciptakan sebab dia baharu. Lepas tu hak tu pun tak qadim juga, berhajat pada yang lain pula menciptakan dia sehingga akhir. Okey. Summa intanahatil muhdithuna. Kemudian kalau habis tamat, habis pencipta itu, lazimad dauru, maka lazim dur. Makna kalau kita andaikan ni, otak manusia ni boleh andai banyak ni. Tak. Kalau dia pencipta tadi kan banyak kan. Kalau kita andaikan habis ada sekatan, ada penghujung dia. Tanah yang ada penghujung. Maka lazim dur. Kat mana pula lazim dur? Lazim kat mana? Kalau habis, makna waktu Tuhan, hak lain bukan Tuhan. Tapi andaian dia tadi, dengan andaian dia tadi, ada bahawa hak tu pun tidak qadim juga. Tidak qadim. Jadi ke mana gitu? Maka hak tu baharu. Jadi hak akhir tu akan jadi dur. Jadi akan kembali semula pada yang pertama. Andai yang pertama. Jadi silsilah tu sama ada A cipta kepada B sehingga tak ada penghujung, ataupun A cipta B, B cipta A. Tidak ada lagi gitu. Kalau ada satu penghujung yang mana itu qadim yang tidak sama, hak tu Tuhan, hak lain bukan Tuhan. Tapi andaiannya tak ada penghujung, maka tersasul. Ataupun andaian ni dibuat, ia kembali balik. A buat B, buat C, C buat A. Tu andaian. Kalau tak kata qadim, dia akan jadi gitu lah. Akan jadi gitu. Wahwa, apa itu dur? Tawaqqufu syai' ala syai'in, tawaqqufu syai'in ala syai'in tawaqqafa alaihi. Terhentinya sesuatu atas sesuatu yang lain. Syai' itu, syai' yang kedua tu ke syai' yang pertama lah. An-nakiratu idza u'ida nakiratan fahuwa ghairul awwal. Isim nakirah diulang nakirah yang kedua, maka yang kedua tu bukan yang pertama. Terhentinya sesuatu atas sesuatu yang terhenti di atasnya. A, terhenti A ni atas B. Nak ada A kena ada B. B tu terhenti di atasnya oleh A. A ada dia tu berhajat kepada B, terhenti kepada B. B dia tu terhenti adanya atas A. Betul lah. A buat B, B buat A. Okay. Tak. Jadi otak manusia ni siapa mikir gitu, mikir saja berlaku ke tak. Hak tu andaian yang boleh dibuat kalau Tuhan tidak qadim. Okey. Sama ada akan jadi dur. Tawaqqufu syai'in ala syai'in tawaqqafa alaihi. Yang terhenti atasnya juga oleh syai' tadi. Okey. Dalam takrif lain dia kata apa? Tawaqqufu syai' ala ma yatawaqqafu alaihi. Sama ya, lebih kurang. Kama law, sebagaimana lau furida, diandaikan anna Zaidan ahdatha Amran. Zaid ini mencipta Ammar. Wa anna Amran ahdatha Zaidan. Kata Ammar pula cipta Zaid.
Zaid cipta Ammar, Ammar cipta Zaid. Faqad tawaqqafa Zaidun ala Amrin, maka telah berhenti berhajatlah Zaid di atas Ammar. Maknanya terhenti ada Zaid itu atas Ammar buat. Ammar itu al-mutawaqqifi alaih, yang terhenti di atasnya oleh Zaid. Nak ada Zaid tu kena ada Ammar, Ammar tu nak ada kena ada Zaid. Wa illam, itu kalau kembali balik kepada yang awal dinama daur. Jadi daur ni biasa dalam kitab dibagi dua, daur musarrah dengan daur ad-daur al-mudmar. Musarrah ni makna tanpa ada wasitah, A buat B, B buat A, langsung musarrah. Ad-daur al-mudmar, mudmar ada banyaklah, A buat B buat C, A buat B buat C, C buat A, ataupun lebih, A buat B buat C buat C sampai balik mula buat A. Wa illam tatanaha, wa illam tatanaha al-muhdithuna, jika asalnya tatanaha buang alih, jika tidak kehabisan oleh yang mencipta, tak habis. Oh, tadi habis. Habisnya habis mula musim. Hak ni habis tak? Ya. Jadi ada sebenarnya tiga yang ada yang habis sampai satu punca tu tak kembali. Waktu logik lah. Habis musim balik atau habis tak tahu sudah. Itu je. Boleh fikir kot lain habis. Ada yang keempat tak? Ya habis sampai habis. Lepas tu habis musim balik. Anda dah habis musim lah. Ataupun dah habis pas sudah. Tiga je. Mana pertama? Ada habis. Kalau habis pusing habis. Macam mana? Pusing habis. Pusing ah? Habis pusing tu terus lagi. Lepas tu dah habis dah? Tak sasu. Okey. Dia pusing sekali. Dia tak sasu. Tak sasu anak ni. Dia pusing dulu. Menang 2 penggal. Lepas tu sudah. Atas 2 penggal. Wa illam tatanaha al-muhdithun, jika tidak kesudahan yang mencipta tu, pencipta tak habis, lazim atasalsul, maka lazim atasalsulu, oleh berantai-rantai yang tidak putus. Kita panggil infinity lah. Apa dia takrif tasalsul? Wa huwa tatabu'ul asya', berturut-turutan perkara-perkara, wahidan ba'da wahidin, satu selepas satu yang lain, ila ma la nihayata lahu, sehingga yang tidak ada penghujung baginya, fi zamanil madi, pada masa yang dahulu. Ni sebab dia qaid ni, sebab apa? Sebab masalah tasalsul fil mustaqbal, berterusan pada masa akan datang tu, banyakkan mutakallimin kata harus, sebab berlaku. Contoh nikmat syurga tak ada hujung. Tapi hak tasalsul fil madi ni, hak ni mutakallimin kata tak, hak ni tak akan berlaku. Tasalsul fil madi tak akan berlaku. Berturut-turutan pada masa lampau tak ada penghujung, waktu mustahil. Mustahil. Okey. Waktu takrif dia, antara takrif senang ni, dia kata tarattubu umurin ghairi mutanahiyah. Tarattubu umurin ghairi mutanahiyah. Apa dia tadi? Tarattubu, tersusun, umurin, perkara-perkara, ghairi mutanahiyah, yang tidak berkesudahan. Baik ke takrif, ada takrif ulama ada ke, tapi antara ni kok siapa tu lagi tu dalam syarah Syekh Muhammad Hashimi rasa lebih kurang lah. Kalau salah tu ada sikit-sikit lah, tapi dari segi makna tu kenalah tarattubu umurin ghairi mutanahiyah, bersusun perkara-perkara yang tidak berkesudahan. Sama lah maksud, pendek sikit. Dengan JKBT.
Tugas kita tulis buku jadi pendek. Tak masuk syariah. Masuk syariah tahun ni suka lah. Sebab tak ada pendek. Tak ada kita pendek kan. Jadi pada zaman yang dahulu, kama law furida, sebagaimana jika diandaikan, anna Zaidan ahdathahu Amrun, Zaid yang ahdathahu Amrun, mencipta akannya oleh Ammar. Ammar buat Zaid. Wa anna Amran ahdathahu Bakrun, Ammar tadi dicipta oleh Bakar. Wa anna Bakran ahdathahu Khalidun, Bakar dicipta oleh Khalid. Wa hakadha, situ dah musannif. Boleh lagi letih kan? Tak banyak lagi letih kan? Sebut situ ha? Ya, kalau buat lagi tak apalah, sudah cukup ah. Letih tadi. Wa hakadha, dan begitulah ila ma la nihayata, sehingga yang tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan. Maka faqad tataba'at, ada tak? Nuskah baru? Tak ada bawa. Jaizu Kidam Faqad tataba'at al-muhdithuna wahidan ba'da wahidin, dan telah bersusun oleh yang mencipta, wahidan ba'da wahidin, satu setelah satu, ila ma la nihayata lahu, sehingga apa yang tidak ada kesudahan baginya, fi zamanil madhi, pada masa yang lampau. Ini dalam Mahsyi kata faqat tataba'ani saqata min nuskhah. Ada nuskhah, satu nuskhah tak ada ayat akhir tu. Sebab apa? Tataba'at tu. Tataba'at jadi fi'il ta'nis ke? Tak. Tataba'at al-muhdithun. Patut tataba'at. Tak apa. Patut tataba'at al-muhdithun lah, dia bukan. Jamak itu boleh tak ni? Apa dia? Jamak. Dah boleh sebab jamak muzakkar. Jadi dalam nuskhah satu lagi tak ada. Maknanya kalau biasanya tataba'at je lah, tak ada tataba'at. Allah a'lam, tapi makna tu faham lah situ. Telah tersusunlah al-muhdithuna, oleh yang mencipta itu, wahidan ba'da wahidin, satu selepas satu, ila ma la nihayata lahu, sehingga apa yang tidak ada kesudahan baginya, fi zamanil madhi, pada masa yang terdahulu. Jadi ini secara ringkas lah. Jadi ulama dari segi ilmu kalamnya, ulama dari kitab-kitab besar, dia bincang lagi apa dalil istihalatu ad-daur wa tasalsul. Kalau daur ni jelas sangat. Kenapa daur itu jadi mustahil? Sebab sesuatu jadi illah dan maklul dalam masa yang sama dan dengan jihad yang satu. Zaid mencipta, contoh dia bagi apa ni? Zaid mencipta Ammar, Ammar mencipta Zaid. Jadi Zaid menjadi illah dan maklul dalam masa yang sama. Macam mana Zaid nak ada? Dia ada je kena cipta oleh Ammar. Macam mana Ammar nak ada? Dia dicipta oleh Zaid. Jadi kaunu syai' sabiqan alaihi masbuqan bihi, dia tu terdahulu dan mendahului. Untuk dia cipta Ammar, dia kena ada dahulu, dan dia dicipta dia tu masbuqan, dia itu terkemudian baru dicipta. Nampak? Jadi hak tu memang bil badah, dengan mudah bila kita kata, payah nak terima lah. Mana boleh satu benda tu dia nak cipta hak selagi
Dia nak cerita tu dia kena ada dulu. Tapi ada dia tu berhajat kepada hak satu lagi tu ada. Hak satu lagi tu nak ada, kena dia ada dulu. Tak, nampak? Jadi otak senang lah. Itu istihalah dengan jelas. Mustahil dengan jelas lah. Berlaku ijtima'u diddain. Dia tu jadi Allah dan makhluk dan masa sama dalam jalan jihad yang sama. Mana boleh gitu? Takkan berlaku lah. Okey. Yang tasalsul ni, tasalsul ni banyak ulama datangkan dalil. Banyak datangkan dalil. Sebab apa? Sebab kalau dalam syubhah berlaku ni tasalsul af'alullah fil madhi. Ada kat ana rupanya ada bincang, tapi ulama-ulama belah Saudi Wahabi dia boleh bincang makna perbuatan Tuhan tasalsul fil madhi tu. Makna pandangan Ibn Taymiyah tu lah. Sebab sifat Tuhan tu. Sifat Tuhan yang berkait dengan makhluk pada pihak yang dahulu. Okey. Tapi tak jawab. Dia macam sekadar dia mengulang balik. Tapi tak ada jawapan. Tak betul mana boleh gitu. Tuhan tu bersifat dengan kudrat. Lazim pada kudrat ada yang dimakdur dia, ada yang dibuat. Maka sebelum ada alam ni ada alam lain. Kalau tidak, Tuhan tidak, sifat kudratnya tidak ada fungsi. Jadi sebelum alam tu adalah alam lain. Begitulah semuanya sampai tidak ada penghujung. Jadi hak tu berkaitan tu, hak tu isu lain lah. Hak ni pada masalah tasalsul pada asbab dengan illah ni. Ulama kata dalil mudahnya gini. Kalau katakanlah kita kata gua ni, alam ni nak terjadi mesti dengan sebab. Alam ni nak terjadi, alam ni nak terjadi alam ni mesti kena ada sebab yang menciptakan dia. Illah tu lah. Dalam istilah ulama falsafah illah. Kita pinjam dulu istilah tu. Bukan kita kata illah. Kita kena rok di ahbas pula. Ahbas rok mulai ada Imam Syekh Buti. Syekh Buti buat menggunakan istilah tu, bukan dia kata Tuhan illah. Jadi nak ada alam ni kena ada yang mencipta. Istilah ahli falsafah kata illah. Sebab kita nak rok nazariah tasalsul ni, maka illah tu ada yang menciptakan dia pula. Mestilah. Sebab kalau illah tu dialah yang mencipta, selesailah. Hak itulah makna Tuhan. Itulah Tuhan yang mencipta. Tapi tak, andaian ni tak ada yang qadim, ada sebelum tu. Jadi illah tu bajak sebelum tu. Dan kalau gitu akan ada dah alam. Akan ada tak? Tak ada lah. Sebab tu tak tahu lah. Tak habis lah. Sebab nak berlaku alam ni kena ada ilah ni. Ilah ni nak ada, kena ada ilah sebelumnya. Sebelum ada ilah ni, takkan ada ilah ni. Jadi sebelum tu nak berlaku mesti ada sebelum. Jadi kalau tak ada sudah, alam ni akan ada, tak ada. Bunga contoh. Bunga tu nak kena satu bunga. Tumbuh bunga, zahrah tumbuh. Dia nak boleh tumbuh tu kena ada sebab. Sebab tu nak kena ada sebab lain. Sebab tu nak kena ada sebab lain. Sampailah dak bertusang. Bunga tu tumbuh tak? Takkan tumbuh sebab tu tak ada lagi, dah selesai. Tak selesai maka takkan tumbuh. Macam kata gini lah. A'taituka dirhaman in a'taituka qablahu dirhaman. Saya akan beri kamu satu dirham jika saya beri sebelum tu 1 dirham. Jadi berapa boleh? Saya beri kamu 1 dirham dengan syarat sebelum tu saya beri 1 dirham. So, jadi sebelum tu ada kok. Saya takkan beri kamu 1 dirham kecuali sebelum tu saya beri 1 dirham. Sama sebelum tu. Statement tu kena belaka. Jadi kau nak cerita. Orang cakap gitu makna awak tak boleh lah. Dia saja nak beri penip kepala. Nak tak apa saya beri dengan syarat sebelum tu saya beri. Yang mana sebelum tu boleh beri. Contoh tak. Jadi boleh tak boleh.
Air mana guna hello tu. Saya tak akan beri kamu 1 dirham kecuali saya beri sebelum tu 1 dirham. Jadi kesimpulannya tak boleh lah. Tak boleh. Jadi orang tu tak boleh apa. Takkan boleh. Jadi itu dalil butlan tasasul. Lepas tu hak biasanya dalam kitab yang biasa bawa ialah burhan tatbiq. Dia panggil burhan tatbiq ni hak silsilah tu dua. Al-silsilah ila tufan dengan silsilah ila ma la nihayata lahu. Burhan tatbiq. Ya. Ini, itu hobi mana ni? Saya mula main. Mana tu istisna tu istisna muttasil. Jumlah tu lah muttasil. Sila kalau imam lalu muttasil. Lau lam yakun hadithan kana lau lam yakun qadiman kana hadithan. Itu jumlah istisna muttasil. Jadi biasa ulama buat silsilah daripada 2 silsilah. Satu dia buat pada tempoh ni andaian. Kalau nak kata mustahil tasalsul itu apa? Wak ni sekarang aliyah. Wak ni tufaniyah. Tufaniyah ni zaman Tufan Nabi Nuh. Kalau kita andaikan kita ambil ada 2 tempoh masa, kita kira tempoh masa satu daripada sekarang sampai ke sebelum, sampai kepada ma la nihayata lahu sebelum ada alam. Tak ada sudah ni. Lepas tu kita ambil start daripada zaman Tufan, zaman Nabi Nuh dan Tufan sehingga ma la nihayata lahu. Okay, sekarang ni tanya ni, hak ni sama tak dengan silsilah dia? Rasanya itu sama tak? Dari segi bilangan sama tak? Bilangan sama sebab hak ni sekarang nak Tufan belum nak. Ada hak ni ada orang. Jadi dia kata ada mutasawi tak sama. Ini tak sama. Hak ni api bila? Ada api maknanya kalau kita buang satu ni akan jadi anda yang sama. Padahal awal sama. Bagaimana akhir? Kalau tak sama, tak boleh kita nak kata tak ada penghujung. Macam mana kita nak kata hak ni lebih pada hak ni? Dan tidak ada penghujung. Kita tak tahu akal. Nak kata dia dua pokok. Aku dah tahu banyak mana tak? Tahu macam mana. Jadi nak kata sama panjang kan? Hak ujung nak tahu kan? Jadi benda yang pada hakikatnya sama tapi tidak sama. Istimewa ujian. Istimewa ujian. Kalau kita buang satu, maka kalau betul berlaku tasalsul sehingga mala nihayata lahu, maka takkan habis. Dia takkan habis, kita tak nak kata habis lebih pada habis. Tapi ikut lepas ni mana lebih? Sebab hak ni memang lebih dah. Tak ada sini. Hak ni daripada zaman sekarang sampai zaman lebih ni tak ada dibilang di sini. Jadi dari segi kalau ikutnya dari segi bilangan matematik ni matematik. Matematik ni. Jadi kalau dari segi matematik atau dari segi fizik benda tu tak berlaku. Kira matematik mana boleh nombor atau sesuatu yang kita kata tak sama tiba-tiba sama. Macam mana kita nak kata dia tu tak sama ataupun sama, kita tak tahu hujung tak tahu. Itu burhan tatbiq lah. Burhan tatbiq ni ialah iqna' memang cukup kuat lah di sisi ahli kalam. Orang yang dalam ahli kalam faham dah bahawa memang tak akan berlaku nombor yang kita nak kata nombor tu lebih. Ambil nombor lah, satu nombor yang lebih daripada nombor satu lagi. Hak ni lagi senang kot. Nombor ni asal dia berapa? Daripada kosong, sebelum kosong dia berapa? Negatif 1. Siapa tak bersudah?
dak kesudahan. Jadi nombor ni lebih dak nombor ni. Lebih kita khabar hak ni lebih pada hak ni, tapi tiba-tiba belakang tu macam mana kata lebih. Jadi dia lebih dan tidak lebih dalam masa yang sama. Nombor tu bagi contoh sementara, bukan contoh betul. Sebab apa? Nombor ni memang kata tak ada kesudahan. Sudahnya habis bilang. Habis bilang. Okay, jadi itu lazim dud dan tasalsul. Maka kembali balik. Jadi hak nak dalam akidah ni pentingnya kita tahu setiap akidah yang kena i'tikad dan dalilnya yang yakiniyah, yang burhan yang yakiniyah, sehingga apa-apa pun kita takkan berganjok. Yakin dengan betul-betul. Kalau alam atau Tuhan itu tidak qadim, dia nescaya baharu. Kalau baharu berhajat pada pencipta dan akan membawa pada do dan tasalsul. Dan do tasalsul itu mustahil, maka tidak akan berlakulah keadaan Tuhan itu baharu, pasti dia itu qadim wa huwal matlub, dan itulah yang nak dipegang, itulah yang dituntut. Cukuplah gitu. Nak bincang bab tasalsul sangat pun sekadar tahulah. Bincang tu lebih tu daripada bab al-mulahul ilm, ilmu tambahan, bukan fardu ain. Bahkan tak perlu pun apa. Sebab apa? Itu dah masuk alam khayal dah. Khayal dah tu. Orang setengah dah faham. Lebih dah tu. Kalau dak gerak akal jeng gitu, dengar teropong. Tok guru syarah teropong itu. Akhirnya jadi mana? Akhirnya jadi taklid. Sebab apa? Sebab bincang benda yang tidak berpijak pada alam nyata. Bergerak dan diam. Bergerak dan diam tu ada tak ada? Bergerak tu tak ada, tapi gerak tu ada. Nak bukti macam mana dia tu wujudi? Boleh lagi ya? Tak ada. Apa kesannya? Tak ada kesan. Tujuan nak tahu gerak dia tu, tahu sifat makhluk je. Tuhan dak gitu sudah. Tapi nak bincang pula gerak dia, bagi ahlinya boleh lah. Tapi akhirnya dapat natijah tak? Tak dapat kau. Sebab tu khilaf mutakallimin. Khilaf mutakallimin. Lepas tu kita mengajar orang awam gitu. Kata hebat Ustaz. Siapa tak faham ke? Malah orang awam tak sesuai buat gitu, tak sesuai. Akhirnya orang akan ulang balik percakapan siapa-siapalah. Kalau kita mengajar gitu, orang akan ulang balik asal kita nak mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada i'tikad yang berdasarkan dalil. Sekarang ni akan kembali balik jadi taklid balik. Sebab dia tak boleh faham. Sebab borokan tu, benda hujah tu terlampau tinggi yang bukan berkaitan akidah pun. Itu ilmu kalam apa dah. Akhirnya orang taklid balik. Habis gitu. Tapi seronok lah sebab dengar benda sedap, bincang benda tinggi. Tapi akhirnya akidah tu tidak kemah, tak jadi kemah sebagaimana yang digendaki oleh ahli para ulama. Jadi benda itu sebenarnya tak apa sihatlah untuk jadi fitnah pula kepada Asy'ariyah dan ulama aliran Asy'ariyah. Jadi fitnah pula. Okey, orang itu cakap ke dia lah. Qauluhu amma burhan Allah taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qauluhu wa alfaz tasyahud. Ayat dia tak belakang ayat. Ada ayat. Letak sikit. Betul. Buat kuliah daripada pagi apa ke petang. Kita baca. Ustaz-ustaz je jaga dengar lah. Kita baca. Mana? Bagi ustaz baca. Mana? Bagi ustaz lain baca. Ambak lah dah ikut ambak. Tapi sebab dah banyak subjek tu. Kita buat kita dah banyak lah. Orang lain rasa suludin berat tu. Suludin panjang. Mana ngajar kutek lah 3 hari ngajar kutek.
Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kata dia tepi wa alfadhu tasyahudi, lafaz tasyahud arada menghendaki oleh musannif bi tasyahudi ma yashmalu salata ala nabi, iaitu termasuk selawat atas nabi, bukan tasyahud semata, selawat atas nabi. Khamsu kalimat, 5 kalimah. Awaluha at-tahiyatu lillah, 1. Wa thaniha salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Thalithuha salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Rabi'uha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Khamisuha Allahumma salli ala Muhammad. Itu hak wajib tu. Qauluhu alfadhu tasyahudi, lafaz tasyahud ai alwajibi, alfaz alwajibu, bukan wajibi, tasyahud yang wajib. Alfaz tasyahud yang wajib. Kama sayadhkuruhul musannifu, sebagaimana akan disebut oleh musannif. Wa inna ma akhara dzikrahu an mahallihi ila huna, hanya saja mengakhirkan perbincangan ini oleh musannif daripada tempatnya, akhirkan hingga ke sini. Kalau ikut tasyahud sebelum ni ke hukum apa? Hukum tu tamak nina dulu bain saja natai rukun ke al-julus li tasyahudi wa tasyahudi, rukun ke 13, 14, 15 situ. Tapi diakhirkan di sini likathratil kalami alaihi, kerana banyak perbincangan berkaitannya. Jadi tak akhir ya. Hak bacaan ni tak kediam. Kabur hak dulu, kabur dia. Bacaan tu tak kediam. Wala tusannu tasmiyatu awwalahu, tidak disunatkan baca bismillah pada awalnya. Awal tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillah. Tak sunat. Jangan tu khatib naik khutbah tak sunat baca bismillah. Alhamdulillah tu. Fil asah, atas kau yang asah. Wal hadithu fih, dah ada hadis tu sunat baca bismillah sebelum tasyahud. Dhaifun kama qalahu Imam Ramli. Tengoklah situ hadis dia, wallahu alam. Tengok je. Qauluhu wa arada bit tasyahudi ila akhirih. Menghendaki musannif dengan tasyahud tu, ata bihadza, mendatangkan musannif dengan kalamnya ini, daf'an lima yaridu, kerana nak menolak atas perkara yang irad, yang datang i'tirad. Irad ni makna yaridu irad. Irad ni makna datang bangkangan di atas qaul musannif. Benda kat mana? Mana dalam. Luar lagi. Jumpa tak? Ayuhan Nabi 93. Lepas tu bagi ketiga, ata bihadza, mendatangkan musannif dengan ini nak menolak bagi apa yang datang irad, atan bangkangan atau kritikan di atas kata musannif. Musannif kata apa? Tu tak dalam kurungan. Khamsu kalimatin. Kata musannif hak dalam kurungan luar tu, tak ni dalam ni tak dalam kurungan jugalah. Khamsu kalimatin tu apa irad dia tu? Irad dia tu min anna tasyahuda arba'un la khamsun. Tasyahud tu 4 je. Tasyahud lafaz dia 4 je, bukan 5. Tiba-tiba musannif kata 5. Dah 45. Sebab tu syarih Syekh Ahmad Ramli kata arada bit tasyahudi ma yashmalus solah. Jadi 5 tu sebab solat. At-tahiyatul mubarakatuh, at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tu je. Selawat tu bukan tasyahud, tu selawat. Rukun masing. Dah kata apa 5? 5 tu arada bit tasyahudi ma yashmalus solah. Patut jadi 5. Itu irad yang datang tu, jadi musannif jawab dah. Min anna tasyahuda arba'un, tasyahud itu 4 kalimah, la khamsun, bukan 5. Wa huwa tabi'un fi dzalika, dan musannif mengikut pada demikian itu li ba'dil ashab, mengikut kepada sebahagian ashabus Syafi'i yang bilang kata 5. Kama qalahul Mahalli alaihi, sebagaimana berkata syarah Syekh Jaluddin Mahalli atas musannif. Lakin
rubbama yu'akkaru alaihi, boleh jadi di muskilkan. Okey, alaihi, atasnya tadi atfuhu as-salah, ma'attahkan musannif ala nabi, as-salatu ala nabi, atfuhu as-salata ala nabi, selawat ke atas nabi, fima taqaddama ala tasyahud, pada barang yang telah terdahulu di atas tasyahud. Mana ni taqaddama pada qaul matam maksud asmaullah, muka surat asmaullah. Al-thalitha asyara wal rabi'a asyara matang dua, wal khamisa asyar al-julus litashahudil akhir wat tashahudu fihi was-salatu. Was-salatu. Ya. Jadi diathahkan selawat atas tasyahud. Jadi perbuatan atah tu seakan-akan lainlah tasyahud dengan selawat. Lianna al-'athfa yadullu 'ala al-mughayarah. Atah tu menunjukkan berbeza. Jadi bila berbeza, macam mana boleh bilang 5 padahal 4 saja, tiba-tiba sebut 5. Dia jawab dah, dia kata kerana merangkumi dan kerana mengikut pandangan ashab. Musannif boleh jadi ikut pandangan sebahagian ashabus Syafi'iyah, hak ulama-ulama awal mutaqaddimin yang mengkategorikan sekali tasyahud belaka. Tapi ni iskal. Hak kata ikut ashab ni yu'akkar alaihi, boleh diiskalkan, boleh dipertikaikan. Sebab apa? Musannif pada mula-mula tu dia bilang asing. Dia atas solat atas tasyahud. Jadi atas solat wal 'atfu yadullu 'ala al-mughayarah. Jadi benda lain. Jadi ini perbahasan pada ibarat je lah. Faham tak tak faham? Tak faham pun tak apa, dia tak masuk gitu ni. Ibarat je. Benda tak faham tu. Fatadabbar, maka tadarbulah kamu. Qauluhu at-tahiyyatu bi fathit ta, baca dengan fathah ta. Wa kasril ha bagi bawah. Al-muhmalah, ha tak ada titik. Jam'u tahiyyatin, jamak tahiyyah. Wa hiya ma yuhayya bihi, apa yang tahiyyat disambut ataupun beri kehormatan, min salamin, daripada salam, wa ghairihi, dan lain daripadanya. Wa minhu, dan antara itu diambil daripada itu juga. Ini ambil daripada mana ni? Antaranya istidlalnya daripada ayat Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyah wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-ayat, ay akmilil ayah sampai akhir. Wal qasdu bidzalika, dan tujuan demikian itu, ats-tsana'u 'ala Allah, ilah nak puji Tuhan, at-tahiyyatul at-tahiyyatu lillah, nak puji Tuhan. Bi annahu malikun li jami'it tahiyyat, bahawa dia itu yang memiliki segala puji-pujian, minal khalqi, daripada makhluk. Hak 4 tu lah, puji-puji yang 4 tu. Wa innama jumi'at, hanya saja dijamak. Dapat apa sebut at-tahiyyat, jamak makna salim tu? Kenapa dijamak gitu? Li'anna kulla wahidin minal muluki kana lahu tahiyyatun ma'rufatun, kerana setiap seorang daripada raja-raja itu ada baginya tahiyyah. Apa tadi sebut tahiyyah? Penghormatan yang ma'ruf, yang telah diketahui. Jumpa dengan raja ni mungkin sembah, jumpa dengan orang lain mungkin tunduk. Jumpa dengan orang lain, jadi ada cara berbeza. Jadi dijamakkan, makna segala bentuk-bentuk penghormatan tu sebenarnya milik Tuhan. Intaha syarah Muhammad Ramli. Salamun alaika, salam ke atas kamu. Al-zahiru,
zahirnya annal murada bis salam, yang dikenaki dengan salam sini at-tahiyyatu, ialah pujian, penghormatan, wassalamatu minan naqais, dan selamat daripada kekurangan, wa nahwuha, dan seumpamanya. Wa ma qila min anna ma'nahu ismus salam wa huwa Allah. Apa yang dikata oleh sebahagian mengatakan bahawa makna salamun alaika ni makna ismu as-salam tu. Salam, assalamu alaika kan. Jadi antara nama Allah Taala as-salam kan. Jadi ada yang kata dalam tahiyat ni assalamu alaika tu makna ismus salam wa huwa Allah. Alaika, nama Tuhan ke atas kamu. Ada orang kata gitu pula. Nama Tuhan atas kamu wahai Nabi. Assalamu alayka ayuhan Nabi. Nama Tuhan atas kamu. Wah, ni puak-puak mana? Wahdatul wujud ataupun Nur Muhammad. Mana? Muhammad Qadim kan. Nama salam itu, iaitu nama Allah itu atas kamu. Kata Syekh, maqila fihi bu'dun, pada jauh sekali lah. Jauh sekali, tak faham bahasa gini. Nampak tak? Siapa takwil gitu semua pak. Ada tak? Ada buat seminar nak bincang kul huwallahu ahad. Kul huwa tu dhamir balik pada siapa? Bincang dhamir balik pada Nabi ke? Huwa Muhammad tu Allah. Jadi coding. Okay, jadi coding lah gitu. Boleh buat seminar lah. Wa huwa Allah alaik fihi bu'dun, padanya sangat jauh-jauh. Wa huzifa tanwinu salamin mubtilun, hazaf tanwin salam tu. Kalau hak sempurna kan, assalamu alayka ayuhan nabi. Hak paling kurang salamun alayka. Tiba-tiba dia kata salamu alayka, salamu alayka. Buang tanwin. Buang tanwin tu buang satu huruf. Tak cukup sifat i'rab. Salamu alayka mubtilun 'alal mu'tamar, membatalkan atas kau yang muktamar. Tak boleh. Tak batal lagi solat, batal tasyahud. Kalau dah ulang balik baru batal. Jadi tak dia kata salamu alayka, kena kata salamun alayka. Hak tu hak paling kurang, hak sempurna macam kita bacalah assalamu alayka. Tu memang selesailah. Ya. Intaha Syekh Sulaiman Majirmi al-Khatib. Ayyuhan nabi. Bawa nahu bawa. Wallahu ta'ala a'lam. Kau malah nak bawa. Alhamdulillah betul kan? Jumpa dalam hajat termasih. Baca ya. Dia kata bang, kata Syekh ayyakuna nawiyan, niat dua sembahyang tu. Ayyakuna nawiyan bi taslimatil ula ma'a awwaliha. Itu dalam Ibnu Hajar dalam Manhaj Qawi. Ai min hamzah as-salam. Niat tu tak ada hamzah as-salam alaikum. Kalau ada lepas, kalau lepas tu ada jadi, tak ada sunat. Dia kata pula suti sebut kan. Hasyiah Syekh Tarmasi, Mahfuz Tarmasi. Okey. Dia kata begini. Amma nawa qabla awwaliha, yakni nawa al-khuruj min as-salat qabla awal taslimatil ula. Jika dia niatkan nawa qablaha fa inna salatahu tabtul. Aw ba'daha, aw ba'da awwaliha, aw ba'da awwaliha fa innahu
innahu la yahsulu lahu aslu sunnah. Tak dapat. Kalau lepas tak dapat asal sunnah. Ada pula. Kalau lepas habis salam tak ada pula. Kata ittifaq. Kata Ali Syarul Malisi, laisa min dzalika, tidak termasuk demikian itu malau qasada fi asna'i tasyahhud aw tidak mazan. Tak masuk tu kalau dia baca tengah tasyahhud ataupun mula tasyahhud, memanglah niat tidak masuk. Ayat yang khuruj inda tidak isana, tak masuk jadi batal. Tak masuk jadi batal kalau dia nak tasyahhud tu dia ada nak niat, nak niat kedua sembahyang pada salam. Tapi masuk tasyahud tu dia pasang niat. Al-yan bil khuruj inda tidak islam tak masuk. Li'annahu nawa fi'la ma yutlabu. Nawa fi'la ma yutlabu itu kerana dia meniatkan perbuatan yang memang dituntut. Bukan makna dengan tasyahud tu kita nak baca, nak niat dua sembahyang dengan salam. Tak ada. Wa qiyasu 'adam al-butlan bi naqiyah, 'adam al-butlan bi niyyati fi'li ma yaqulu qabla syuruh. Qiyahnya ialah perbuatan yang takkan kira batal jadi batal sebelum start. Ingat tak? Satu mu'in apa? Mana nak buat apa? Kalau nak buat 3 langkah, kalau start batal atau masuk batal. Tapi kalau niat nak buat lagi, tak batal. Qiyahnya sini. Jadi niat nak dua sembahyang pada salam batal niat, tidak membatalkan. Sebab memang dituntut untuk meniatkan pada ketika salam dua daripada sembahyang. Disebut sini tidak termasuk daripada batal. Laisa min dzalika fa innahu tawdudu tu laisa min dzalika ma la qasada fi anna idza jawda tidak matalan an yanzul khuruja 'inda ibtida'i salam li'annahu nawa fi'la ma yutlabu minhu wa qiyasu 'ala al-butlan wa qiyasu 'ala al-butlan bi niyyati fi'li ma yutilu qabla syuruh annahu law nawa fi ibtida'i tashahhud matalan annahu ba'da al-fadhil tashahhud yanwi al-khuruj qabla salam 'udima butlan huna faqat sini. Adalah nak masuk tasyahud tu dia niat kayak nak salam tu nak campur sambil salam nak niat